mafhum daripada hal tajrid tadi. Contoh dia, Tuan Ahmad tidak ada anak, isteri telah cukup harta, tak ada anak, tak ada isteri, harta benda dah cukup dah, ya, dah boleh jadi nafkah diri dan sebagainya, usia pun tak muda lagi. Jadi dalam keadaan macam ni, okeylah, duduklah macam tu, ya, banyak-banyak buat ibadah khusus, ya, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, maknanya kita ni dah tak dibebankan dah dengan yang macam orang lain, ya. Jangan pula kita pun sama juga, ya, dengan tertimpa pula penyakit, rasa tak pernah cukup. Sebab tu penting ar-ridha bil qalil, redha dengan sedikit tu, masya-Allah, itu nikmat iman tuan-puan sekalian. Selalu ingatkan, iman ni antara lain, ya, diulas ataupun takwa, antara lain maksud dia apa diulas oleh sahabat, ar-ridha bil qalil, redha dengan yang sedikit. Apatah lagi kalau dah banyak. Tapi kalau tertimpa penyakit tuan-puan sekalian, tak cukup. Daripada 2 juta nak 3 juta, 3 juta nak 100 juta, 100 juta nak 1 bilion. Letih tuan-puan. Jadi bila ada masa untuk Allah? Bila ada masa untuk ibadah? Jadi ni kena fikir baik-baik. Kalau Allah dah bagi kita masa yang macam, ya Allah, tak payah susah payah dah. Ya, kita boleh amal ibadah khusus banyak-banyak. Masya Allah, itu sudah duduk pada himmah al-aliyah. Maknanya pada satu kehendak, keinginan, ya, satu pendakian yang tinggi dah sebenarnya. Jangan direndahkan. Yang kedua, contoh Dr. Ishak dihantar oleh tabung haji bertugas menguruskan jemaah haji. Okey, ni contoh ni kena faham sikit kan. Okey, katalah ustazah ni adalah jemaah haji, tak pernah buat haji lagi, pergi haji. Dr. Ishak pergi haji sama kapal terbang dengan ustazah, tapi dia dihantar oleh tabung haji untuk merawat, untuk menjaga kesihatan para jemaah haji. Nanti tuan-puan akan lihat, dua-dua ustazah dan Dr. Ishak tu akan lain kita orang punya rutin. Ustazah pergi masjid contohnya, pergi buat umrah, ya, lepas tu baca Quran banyak. Dr. Ishak tak boleh buat macam tu. Dr. Ishak kena tengok makcik tu sakit, makcik ni nak ubat, tu yang bilik sana tak larat nak turun, pergi naik lift ke sana. Tiba-tiba Dr. Ishak rasa bestnya jadi macam ustazah, boleh pergi masjid, boleh buat umrah. Yang saya ni tengoklah, kena jaga makcik tu. Ini adalah fahaman yang salah. Sebenarnya dalam dua-dua keadaan Allah telah menempatkan. Ustazah tak duduk tempat Dr. Ishak. Ustazah memang kena tajrid lah, kena tumpu lah. Kenapa? Sebab tak ada tanggungjawab tadi. Adapun Dr. Ishak tak boleh tinggal tanggungjawab dia. Jangan pula ikut pula jemaah lain. Sama pula buat umrah. Yang ni sakit, siapa nak cara hal dia? Boleh faham sahabat-sahabat sekalian macam mana adanya suasana dan keadaan yang berbeza-beza. Dan yang ketiga, Datuk Seri Junid menghantar anak lelaki ke luar negara untuk menuntut ilmu jurusan ekonomi Islam. Ini Zadah hurai tadi kan, kalau dah kena pergi menuntut ilmu, ya okey, khususkan kat situ je, jangan susah payah. Sebab apa? Sebab kita ni dah Allah datangkan jalan, ada orang dah sponsor dan sebagainya. Yang keempat, Puan Maimunah sakit berpanjangan. Sahabat sekalian, ya, kadang-kadang orang sakit ni banyak terdetiklah mati dia. Ya Allah, bestnya kalau saya sehat macam Hajah Kamariah. Hajah Kamariah boleh pergi masjid, boleh imarahkan masjid, boleh jadi AJK masjid. Banyaknya pahala Hajah Kamariah. Benar, pahala Hajah Kamariah mungkin banyak. Tapi jangan lupa, Allah itu rahmatnya sangat luas. Yang Puan Maimunah yang sakit ni juga pahalanya berlipat kali ganda. Pahala berlipat kali ganda. Cuma Allah dah letakkan dia pada keadaan tu, apa dia? Terlantar ke atas katil. Kamu dah tak payah pergi masjid, kamu tak payah di AJK, kamu tak payah uruskan soal dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, kamu dah tak mampu dah. Allah dah letak kamu di atas tilam ini. Maka kamu beramallah, kamu beribadahlah sesuai dengan keadaan kamu. Orang-orang sakit ni, malaikat doakan dia. Ya, orang-orang sakit ni, subhanallah, contoh macam Imran bin Husain, tuan-puan sekalian, seorang sahabat Nabi yang panjang usia. Kemudian diuji dengan sakit sampai 30 tahun, tuan-puan. Ya, berlubang kat belakang ni, sahabat lain datang ziarah sampai tak sanggup nak tengok. Kenapa sianya? Sahabat lain menangis, Imran bin Husain yang sakit, yang menenangkan, tak usah menangislah. Ya, tak ada apa pun. Aku ni terasa-rasalah malaikat ni duduk tasbih bersama dengan aku memuji Allah. Tengok tuan-puan sekalian. Ya, hebatnya. Senang hati orang yang faham ni. Orang yang faham dengan urusan agama sebaik-baiknya, yang faham, ya, yang memahami, yang mengenal Allah. Tahu bahawa Allah maha baik. Allah maha adil. Rahmat Allah maha luas. Ya, Allah maha pengasih penyayang dan maha sempurna. InsyaAllah hati dia tenang. Dia tak ada su'uzan, tak ada buruk sangka dengan Allah, tak ada iri hati dengan manusia. Inilah kepentingan kenapa kita nak memahami hikmah yang kedua. Dan akhirnya sahabat sekalian, ya, mari sama-sama kita beramal dengan doa
yang dirakamkan, ya, ataupun Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-80. Doalah selalu. Inilah doa yang Zana ajak diri sendiri juga, doa selalu. Biar kita selalu rasa puas hati dengan di mana saja Allah menempatkan kita. Ya, jangan buruk sangka dengan Allah, ya. Kita memang kena perbaiki diri, perbaiki ibadah, perbaiki ketaatan. Tapi jangan sampai kita rasa tak senang dengan keadaan kita. Tengok anak kita tak senang dengan anak macam ni, kok dapat anak macam tu lagi best. Jangan macam tu. Adapun anak kita ni kena dibaiki, kena dididik. Tapi hati kita hati yang senang, hati yang tenang, hati yang redha dengan Allah. Jadi doa dalam surah Al-Isra ayat 80 ni sangat hebat sekali sahabat-sahabat sekalian. Ya, di mana doanya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, ya Allah, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Jadi Masya Allah tuan-puan, kita serah hidup kita pada Allah. Di mana Pak Allah meletakkan keadaan kita, jadikanlah keadaan itu keadaan yang tetap terbaik untuk kita dengan kita hijrah, kita islah, kita taat kepada Allah, kita banyak istighfar, kita tawaduk, kita jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Masya Allah, indah hidup kita tuan-puan sekalian. Jadi amalkan selalu, ya, tengok macam mana Nabi SAW, ya, ketika mana disuruh keluar daripada Mekah, kan? Pergi ke Madinah, Nabi sangat sedih meninggalkan kota Mekah menjadi tempat kelahiran Nabi. Ya Makkah innaki la ahabbul bilad ilayya, wahai Mekah, kamulah, ya, negara yang paling aku cintai, tanah air paling aku cintai. Tapi kemudian Nabi masuk dengan cara yang baik. Keluar dengan cara yang baik, masuk cara yang baik. Maksud dia apa? Masuk balik Mekah pada pembebasan kota Mekah, pembukaan kota Mekah pada Fathu Mekah dengan kemenangan yang penuh dengan izzah, kemuliaan. Jadi doa selalu, insya-Allah kita akan tenang dalam apa jua keadaan. Yang penting terus ibadah, terus zikrullah, terus mencari ilmu, ya, terus menjaga hati, tazkiyatun nafsi, terus melakukan kebaikan, jaga hablum minallah dan jaga hablum minan nas. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah pembangunan di tapak tahfiz integrasi Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Alhamdulillah, pada detik yang ada sekarang ini, kita sedang rancak menyiapkan foundation telah pun selesai, curucuk-curucuk semua dah selesai, dan tapak untuk ground floor juga telah pun selesai. Dan sekarang dalam usaha untuk meneruskan pembangunan ke tingkat yang kedua, ketiga dan keempat. Keseluruhan bangunan ini mencecah hampir 1 ekar tanah yang insya-Allah akan digunakan untuk menampung hampir 400 orang pelajar lengkap dengan asrama bagi sesi pembelajaran mereka kelak.